kita tengah tunggu. Okay. Dah. Buat sekarang You are live. Boleh tak checkkan dekat Facebook? Dah. Okay, dekat Facebook dah okay. Ni okey tak? Okay. Kenapa kau unable to join, Asha? Kenapa kau unable to join? Kau nak buka Cuba try lagi. Instagram. Cuba try. Siap. Okay. Dah hantar dah. Hasha, kau tak boleh join Instagram? I already joined. Boleh join? Ya. Dah masuk dah pula. Tak keluar pun. Kejap. Ya. It says if you're unable to join tadi. Set lah. Maaf ni semua, ada masalah teknikal sebentar. Rasanya dah okay kot. Cuba request je. Kejap, your live video has ended. Kenapa? Cuba lagi sekali. Okay, berapa kali tutup Masuk tak? Masuk dah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para penonton yang sudi bersama kita pada hari ini.
Okay, terima kasih kerana sudi menghadirkan diri anda dan join kami punya live yang pertama, iaitu bertajuk Fakta versus Mitos mengenai Homeopati ataupun Facts versus Myth on Homeopati. Okay. Pertama saya mewakili semua speaker-speaker yang ada sekarang ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua responden-responden yang telah menjawab survey kami yang telah kami sebarkan beberapa hari yang lepas. Okay, kami sebenarnya terkejut dengan respons-respons yang kami dapati kerana bukan sahaja kami dapat responden daripada Malaysia, tapi kita juga dapat daripada Brunei, daripada Indonesia dan juga daripada US juga kami dapat. Jadi thank you so much for answering our survey and for giving your honest comments on homeopathy. Okay. Sekarang kami akan teruskan dengan sesi pengenalan diri para speaker pada hari ini. Okay, kami ada daripada Future Integrative Homeopathy Center iaitu Certified Homeopath Hazimuddin dan Certified Homeopath Nik Fahmi. Okey, terima kasih Homeopath Siti Mariam. So kami daripada Future Integrative Homeopathy Center yang terletak di Sungai Udang, Kelang. So kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda dari pelbagai usia, sama ada kanak-kanak, bayi, remaja, orang muda, orang tua dengan cara alami dan semula jadi menggunakan perubatan homeopati. So bolehlah follow kami di Instagram dan juga Facebook lah. Future Integrative Homeopathy Center. Okey, terima kasih Homeopath Hazim atas pengenalan diri sebentar tadi. Okey, kami juga ada speaker daripada Solace Homeopathic Wellness Center iaitu Certified Homeopath Hasha Fazana dan Certified Homeopath Siti Mariam iaitu saya yang sedang bercakap sekarang. Terima kasih Siti Mariam. Okey, kami merupakan kami bekerja di Solace Homeopathic Wellness Center terletak di Shah Alam, Seksyen 13 Worldwide Business Center. So boleh follow kami di Instagram dan juga Facebook iaitu Solace Homeopathy. Okey. Terima kasih kepada Homeopath Hasha Fazana yang telah beri sedikit maklumat tentang klinik dan juga terima kasih juga pada Homeopath daripada Future Integrative Homeopathy Center. Tanpa melengahkan lagi masa, pada malam ini kita akan mulakan perbincangan kita pada hari ini iaitu tajuk kita seperti saya katakan tadi iaitu fakta versus mitos ataupun facts versus myth tentang homeopati. Okey. Yang pertama, yang kita semua, saya sendiri dan rakan-rakan saya selalu dengar. Mereka selalu katakan homeopati ni is a simple herbal medicine. Okey, macam kita ni herbalist lah. Ataupun homeopati ni is a miracle medicine. Ataupun what is the difference between homeopathy treatment and a healthy lifestyle with fruits, vegetables or grains. Okay, ini benda yang selalu kita dengar orang katakan pada kami ataupun mana-mana homeopath lain pun mereka akan dengar soalan ini. So, apa itu homeopati sebenar-benarnya? Kita boleh serahkan kepada Homeopath Nik Fahmi untuk memberikan sedikit penjelasan. Baik, terima kasih kepada Homeopath Mariam. Sebelum tu semua dengar Okey, baik. Jadi kita untuk menjawab soalan apa itu homeopati. Yang mana tadi Siti Mariam pun dah beritahu yang orang ramai menganggap homeopati ni ialah simply herbal medicine. Baiklah, saya akan kongsikan kepada anda mengenai homeopati 3 perkara ni. Iaitu yang first, asal usulnya. Yang kedua, dia punya prinsip dan juga sumber dia. Yang ketiga, cara merawatnya. Okey, first homeopati ni asal usulnya lah. Homeopati adalah salah satu perubatan yang berasal dari Jerman yang diasaskan oleh seorang doktor homeopati, seorang doktor medical ni, minta maaf, yang bernama Dr. Samuel Hahnemann, yang ianya juga diasaskan pada tahun 1796. Jadi, okey, itu adalah dia punya asal usulnya.
Yang pertama, okey, yang kedua kita nak ke prinsip dan sumbernya. Okey, dalam homeopati ni dia ada satu prinsip which is that dia gunakan prinsip untuk merawat orang itu. Yakni prinsipnya yang pertama, similia similibus curenta, atau bahasa Inggerisnya like cure like. Dan atau dalam bahasa Melayunya serupa merawat serupa. Jadi apa yang dimaksudkan dengan prinsip ni? Jadi prinsip ni translate mudah, dianya bermaksud merawat homeopati, merawat simptom pesakit itu dengan menggunakan sumber yang menghasilkan simptom yang serupa atau sama dengan simptom pesakit itu. Yakni apa sumber yang dimaksudkan dalam homeopati ni, sumber ubat dia lah. Sumber ubat homeopati semuanya berasal dari bahan semulajadi. Contohnya seperti tumbuh-tumbuhan, binatang dan bahan galian dan juga bahan semulajadi yang lain. Jadi inilah sumber homeopati yang mana berlainan sikit dengan herbalis. Apa yang lainnya dari segi proses ubatnya sendiri. Okey, itu yang kedua, prinsip dan sumbernya. Yang ketiga, macam mana cara homeopati merawat? Okey, dia menggunakan prinsip yang asal tetapi cara merawatnya ialah berdasarkan secara holistik. Apa maksud holistik? Holistik maksudnya secara menyeluruh. Yakni dia merawat itu dari segi mental dan fizikal, ataupun lagi dalam bahasa homeopati menggunakan konsep individualization. Individualistic approach, which is that dia merawat orang itu dengan, which is sama juga keseluruhan, tetapi dia merawat orang itu, which is translate mudah, homeopati merawat pesakit bukan penyakit. Makna kata dia merawat individu itu sahaja. Jadi homeopati ni juga yang saya boleh simpulkan lagi, dia selamat untuk semua golongan. Sama ada kanak-kanak, sama ada remaja, sama ada bayi dan juga orang dewasa dan juga orang tua, which is semua golongan umur ianya selamat digunakan. Jadi itulah yang setakat ni saya boleh ceritakan apa itu homeopati. Semoga saya menjawab soalan itu. Apa-apa, okay, saya serahkan pada puan moderator lah. Okay, wallahualam. Okey, terima kasih homeopath Nick. Okey, seperti yang Nick telah bagi tahu kita tadi, homeopati ni asalnya daripada Jerman. Okey, saya nak beri tahu, kami ada buat survey dan dalam survey itu pun kami ada menanyakan dari mana asalnya homeopati. Dan 62% responden telah menjawab India sebagai jawapan mereka. So ini kita dah clearkan lah the first answer. Jawapan kepada soalan tu ialah sebenarnya daripada India. Okey, kenapa orang selalu fikir ianya daripada India? Kerana India merupakan negara yang paling banyak menggunakan homeopati. Mereka juga ada hospital homeopati dan kami juga receive training, practical training daripada India. Kami empat-empat telah dilatih di India. Okey. Jadi kita boleh teruskan kita punya dengan myth yang kedua, iaitu ini kita selalu sangat dengar homeopati ni is a placebo. Dekat mana-mana pun orang akan selalu kata homeopati ni placebo. Homeopati ni placebo. Orang yang tak tahu placebo tu apa pun akan cakap homeopati itu placebo. So apa itu placebo sebenarnya? Adakah mereka salah gunakan perkataan tu ataupun tidak? Okey, jadi kita serahkan kepada homeopath Hasha Fazana untuk memberi patah dua kata. Okey, terima kasih Siti Mariam. Okey, sebelum tu saya explainkan dulu apa maksud placebo kepada orang yang masih tak tahulah placebo tu apa, kita ni di label placebo. Placebo is actually medicine yang tak ada therapeutic value, which is you makan medicine tu macam there's no reaction dekat your punya body lah. So macam orang cakap placebo ni kiranya macam your mind je yang fikir you sihat. So bila makan ubat tu you sihat. Macam tu lah. But actually nak cakap homeopati ni placebo sebenarnya salah, sebab kita orang dah ada banyak research juga yang menyatakan bahawa homeopati ni memang berkesan untuk merawat penyakit akut dan juga kronik. Penyakit akut tu kita boleh cakap macam demam, sesama, batuk macam tu lah. Macam kronik kita boleh contohnya salah satu is skin disease, which is psoriasis, eczema, and memang banyak skin diseases yang telah
ada research in homeopathy dan juga proof yang ubat homeopati ni sebenarnya memang berkesan untuk treat the treatment lah. And then also kita ada macam kita selalu dengar orang cakap mana research homeopati? Tak ada research pun, tak ada research is not evidence based lah. Sebenarnya ada research homeopati. Nanti saya hantar link dekat Facebook. Link tu memang Indian Journal in Homeopathy lah. So memang kat situ you guys boleh tengok banyak sangat research homeopati yang menyatakan bahawa homeopati ni memang berkesan untuk merawat penyakit akut dan juga kronik. Okey. Terima kasih Homeopaf Hasha telah memberikan penerangan. So sebenarnya placebo tu kita tahu sekarang maksud dia tak ada medicinal properties dalam ubat tu. Jadi orang makan, orang fikir dia akan jadi sihat, tiba-tiba dia akan sihat. Mengikut minda mereka. Which is bukan apa yang, itu bukan homeopati lah. Homeopati sebenarnya ada medicinal properties. Ubat-ubat dia ada medicinal properties dan boleh merawat banyak penyakit, jenis penyakit. Okey, dan kami akan explain lagi penyakit-penyakit tu dalam beberapa myth and fakta yang akan dibentangkan sebentar lagi. Okey, so seterusnya kami baru aja ada komen daripada Brian Roizi. Okey, Brian kata, "Hai, homeopati ni prescribe macam hospital ke? Banyak ubat dalam prescription." Okey, so kita serahkan kepada Homeopaf Hazim lah untuk menjawab soalan Encik Brian. Okey, terima kasih Encik Brian untuk soalan tu lah. So soalan dia adalah prescribe macam ubat hospital ke? Okey, so kita sebenarnya tak bagi strict semua banyak lah. Mungkin kita akan bagi banyak pada waktu satu masa, tapi itu sebenarnya kadang-kadang adalah bekalan untuk sebulan punya ubat lah. So kita kena jadualkan kepada pesakit tu sendiri ubat yang pertama waktu bila kena makan, berapa lama kena makan, and then it's step by step. Kita biasanya takkan patient nak pergi balik jumpa homeopath ataupun physician tu banyak kali kan. So kita dah bekalkan ubat yang perlu dimakan dan kita akan arahkan ataupun kita akan beri nasihat ataupun cara makan yang betul. So tak adalah like everything kita makan sumbat terus semua. Tak macam tu. Kita berlainan sikit daripada ubat hospital lah yang seperti Encik Brian Rosie tanya ni. Harap saya menjawab soalan lah. Okey, saya nak bagi tambahan sikit. Okey, ubat homeopati ni kita tak boleh campur tau bersama apa. Contohnya homeopaf ada bagi 2 ubat. Kita tak boleh makan 2 ubat tu sekaligus macam ubat hospital. Ubat hospital kan kita boleh letak banyak-banyak dan kita boleh telan sekaligus semua. Ubat homeopati tak boleh ya. Even ubat homeopati dengan ubat homeopati pun kita kena ada gap at least 15 ke 30 minit. Memang kena ada gap supaya tak ada interaction antara apa-apa ubat pun. Begitu. Okay, kita move on to the next one. Okay, ini memang kita selalu sangat dengar. Homeopathic doctors are not qualified enough. Okay, di sini ditulis homeopathic doctors. Tapi selalunya dekat Malaysia ni kita tak boleh gelarkan diri kami sebagai homeopathic doctor. Kita gelarkan macam kami beri pengenalan tadi. Kita bagi Homeopaf Mariam, Homeopaf Hasha, Homeopaf Hazimuddin. Kita menggunakan perkataan homeopaf. Tapi actually around the globe, people yang practice homeopati memang orang panggil homeopathic doctor. Even masa kita orang pergi praktikal kat India pun orang panggil kita doktor. Memang orang panggil gelaran doktor tu lah kat kita orang. And then ada orang juga cakap myth homeopath are quacks. So apa tu quack sebenarnya? Kenapa kami diberi gelaran tu? Okay, so kita serahkan kepada Homeopaf Hazimuddin untuk memberikan penjelasan tentang ini. Okay, so ni adalah mitos yang keempat lah yang seperti yang ditulis kan. Katanya kita tak boleh nak treat patient ataupun kita are not qualified enough. So sebenarnya benda ni adalah satu perkara yang agak macam bagi kami agak keterlaluan lah sebab kita sendiri telah dilatih dan juga belajar secara terus dengan lecturer yang berkelayakan di University of Cyberjaya yang kami adalah lepasan graduan daripada University of Cyberjaya dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Homeopathy of
Bachelor Homeopathy of Medical Sciences. So dalam nama sendiri course tu adalah Medical Sciences. So kita belajar selama 4 tahun. Basic Medical Sciences tu memang kita pegang. Macam anatomy, fisiologi, psikologi, microbiologi, semua yang ada logi-logi tu kita belajar. So kita nak cakap macam kita nak cakap kita tak layak tu, kita at least kita nak jumpa patient pun kita kena tahu kan. Kalau kita tak tahu takkan kita nak cakap oh awak ada sakit ni. So benda tu kita belajar lah. Kita tak pegang-pegang tanpa sebab, kita tak tanya tanpa sebab. So kita tanya tu ada sebabnya dan kita punya apa panggil goal is to achieve a high quality, improve quality of life of the patient tu sendiri. So kita tak kita tak buat something tu without sebab. And actually we have additional training dekat India sendiri, which is di Palga. Seronok kami di sana. Macam-macam pengalaman kita kat sana. Selalu tengok dekat video naik train. Kita naik train pun sumbat. Okay, so dekat India mereka mengamalkan ubat hospital dengan ubat homeopati secara sekali. Mereka complement antara each other. So benda tu tak mustahil untuk dilakukan. So benda tu insyaAllah tak lama lagi atau soon kita buat pula dekat Malaysia. So benda tu kita first of all kita nak spread awareness of homeopathy tu sendiri sebelum kita nak ke level tu. Okay. So semoga mereka yang mendengar ni tak adalah ingatkan kami ni saja-saja pegang-pegang tanya-tanya, tak ada. Kita memang tanya tu ada basic medical sciences knowledge lah. Okay. Terima kasih Homeopath Hazim. Saya nak tambah sedikit. Kami juga direcognize oleh KKM sendiri. Kementerian Kesihatan Malaysia, MOH, Ministry of Health. Kita ni under division dia Malaysian Traditional Complementary Medicine Council. Jadi kita memang ada dan kita direcognize oleh KKM sendiri. Lepas tu kami juga ada akta. Akta kami ialah Traditional and Complementary Medicine Act 2016. So kami ni memang diiktiraf, memang selamatlah kalau anda mahu datang dapat rawatan daripada kami. And tambahan pula kita memang belajar semua basic medical sciences punya subjects, and on top of that kita juga belajar homeopathic subjects macam homeopathic pharmacy ke, homeopathic mathematica, organon, repertorization, semua tu kita belajar juga. So kita ni layak lah untuk merawat anda tentang apa masalah yang anda hadapi. So the next one, ini kita selalu dengar, homeopathy give the same white medicines for all medicines. Maksudnya homeopathy ni bagi ubat yang sama je. Tak ada ubat lain, ada satu ubat je bagi kat semua pesakit. Betul ke tidak tu? Kita boleh serahkan kepada Homeopath Fahmi untuk menjawab soalan ini. Baik, terima kasih Homeopath Mariam. Jadi soalan ditanya, homeopati diberi semua ubat warna putih, biji putih tu kepada semua penyakit, kepada semua pasien. Jadi jawapan yang saya nak berikan ialah tidak benar sama sekali lah. Sebab apa? Biji putih tu yang untuk pengetahuan anda semua ataupun kita panggil sebagai globule, itu hanyalah dia bertindak sebagai vehicle. Kalau nak tahu apa itu vehicle, mungkin orang yang dalam bidang farmasi atau dalam bidang industri atau bidang farmakologi, dia memang dia kenal lah dengan istilah vehicle ni. Sebab vehicle ni ialah one of the medium untuk membawa ubat tu untuk merawat. Jadi globule ataupun yang white pill tu itu adalah one of them juga. Jadi kena faham yang ubat putih tu atau biji putih itu bukan the actual medicine for homeopathy. The actual medicine of homeopathy is the dilution. Dilution of homeopathy. Makna kata ubat homeopathy ni dia ni dilution, katakan dilution air tu dia masukkan ataupun dititikkan air dilution tu ke dalam globule tu sendiri. Dia titik dalam 2, 3, 4 titik, and then this globule tu serap, and then kita bagi ubat tu kepada pasien, jadilah ubat homeopati. Bukannya ubat putih tu, bukan biji putih tu sendiri ubat. Biji putih tu literally tidak ada apa-apa pun. It's just a vehicle. It's just a vehicle
to transport the curative properties to the action of the disease. Itu yang dimaksudkan oleh vehicle. Dan juga vehicle bukan sahaja ada satu saja. Dia ada banyak jenis dia. Contoh globule macam kita faham yang putih tu. Yang kedua tablet. Yang ketiga cream ataupun ointment. Yang keempat powder. Yang kelima spray. Dan banyak lagi vehicle yang lain yang untuk membawa ubat ke target organ. Itu yang dimaksudkan oleh vehicle. Dan juga homeopati, untuk pengetahuan anda semua, homeopati ni ada banyak ubat dia. Dia menjangkau 3,000 jenis ubat. Ubatnya yang mana memang boleh katakan dia itu, dan juga dia ada sendiri dia punya dos dia ataupun kita panggil potensi dia sendiri. Jadi saya rasa itu saja yang saya boleh berikan jawapan kepada soalan itulah. Jadi saya serahkan pada Puan Moderator lah. Okey, terima kasih Homeopath Nick. Okey, saya nak bagi tambahan juga. Homeopati ni seperti Homeopath Nick sudah bagi tahu tadi, ubat kita ialah dilution tu. Bukan globule tu ke, bukan tablet tu ke, bukan powder tu ke. Itu just vehicle. Dilution tu kita dah buat, tapi bukan kita orang yang buat. Kita orang yang homeopath, kita orang yang diagnose patient, kita yang ambil case taking, kita orang yang yang check, buat physical examination dekat patient. Lepas tu kita orang yang akan ambil dilution tu nanti, kita akan titiskan kepada vehicle tu dan baru kita prescribe dekat patient. So ada orang lain sebenarnya yang buat homeopati tu, which is homeopathic pharmacist. Homeopathic pharmacist yang akan petik-petik semua barang macam plant, mineral, animal tu, mereka yang akan buat proses-proses tu. Kami semua hanya prescribe ubat tu sahaja. Jadi janganlah beranggap yang kami yang pergi belakang ambil pokok tu ke, tumbuk-tumbuk, buat dilution tu sendiri dan bagi kat anda. Sebenarnya tidak. Kita just ambil yang dah siap, dilution dah siap tu. Dan kita titiskan kepada vehicle dan berikan kepada anda. Okay. Okay, kita move on to the next one. Tambahan, Okay. Dipersilakan. Okay, so tambahan dia adalah macam homeopath Mariam cakap tadi, kita tak petik kat belakang ya. So benda tu kebanyakan ubat homeopati adalah diimport daripada Jerman dan juga di Pakistan. So bukan main-main ubat yang kita bagi tu import bukan lokal, tak made in Malaysia lagi. Sebab kebanyakan yang seperti homeopath Mariam cakap tadi, yang homeopathic farmasi tu dia tak banyak lagi dekat Malaysia ni. So dia tak mampu lagi nak buka factory ataupun dia tak mampu lagi nak buka kilang untuk menghasilkan ubatan homeopati itu sendiri. So the sources dia pun daripada India pun memang banyak, and actually market dekat of homeopati dekat India memang sangat besar. So that's why dia orang ada persaingan dari segi pembuatan ubat sendiri kat sana. Okay, terima kasih Homeopath Hazim. Okay, kita move on to the next one. Homeopathy cures all diseases. Homeopathy merawat semua penyakit yang ada di dunia ini. Okay, ini saya jarang dengar tapi ini first time saya dengar lah. Selalunya saya dengar homeopathy tak merawat beberapa penyakit. Jadi kita serahkan kepada Homeopath Hasha untuk menjawab statement ini. Okay, sebenarnya perkataan cures tu adalah sangat sensitif lah. Kalau yang di bidang medicine ni tahu yang kita tak boleh claim sesuatu ubat ke produk tu cure disease. Kita boleh cakap something treat the disease. Memang cure tu is actually against the ethics lah if kita guna. So kita seperti kita tahu, kita banyak perubatan dekat Malaysia ni. And then kita tahu juga each perubatan tu ada limitation dia. And macam homeopati sendiri juga, kita punya objective is like to improve the quality of life in patient. Sebab tu kita punya bidang is alternative and complementary medicine. So macam kalau saya bagi contoh lah, kalau orang datang, macam patient datang, macam emergency cases, contoh accident ke, macam jatuh ke, tiba-tiba datang ke homeopati, kita tak boleh rawat sebab benda tu memang luar bidang kita. Sebab tu apa yang untuk dinyatakan homeopati cures all disease sangat salah lah pada yang cakap macam ni, sebab memang kita improve quality of life which include mentally, physically, spiritually, all over us lah. And kita treat disease tu
bukan saja pandang pada satu simptom. Masa kita ambil kes tu, kita macam ambil dia punya life space, which is dia punya personality, and also macam mana gaya hidup dia lah, apa semua. That's why kita punya objektif to improve the quality of life. And nak cakap cure tu memang tak. Memang homeopati tak cure all disease, kita boleh treat diseases sahaja. Okay. Terima kasih Homeopath Hasha. Okay, sebenar-benarnya any school of medicine, any medicine system pun in this world, tak ada yang boleh cure everything. Tak ada yang boleh treat everything. Okay, semua benda ada scope, semua benda ada limitation. So scope kita dari segi banyak lah, ada banyak. Cuma kalau orang accident tu datang kat kita, jangan datang kat kita orang. Kita orang tak boleh nak rawat internal bleeding semua tu. Pergi dekat emergency department kat hospital tu, mereka akan terus bawa anda masuk surgery dan terus merawat anda lah di sana. Jadi jangan kena pandai pergi dekat orang untuk merawat anda. Jangan semua benda pergi satu tempat sahaja. That's why ada banyak sistem medicine kat dunia ni. Sebab semua orang ada kerja mereka sendiri. Semua orang ada benda yang mereka patut buat. Macam tu. Kita tak boleh just fokus, just ambil tu je. Ambil ini sahaja. Tak boleh. Kita kena fleksibel sikit. Okay. So kami ada dapat soalan daripada Cik Syazwani Rosli. Sama ke herbal dengan homeopati? Okey, kita serahkan kepada Homeopath Hasha untuk menjawab soalan ini. Okay. Nak cakap herbal tu mungkin maksudnya macam pokok-pokok ke macam mana tu herbal? Okay, kalau tu saya assume herbal tu macam contoh macam ginseng ke, pokok-pokok ke dengan homeopati. Sebenarnya homeopati pun menggunakan natural substance. Kita pun ada ambil macam kita punya source of medicine is from pokok, from akar pokok ada, from daun ada, from bunga ada, and from that kita akan buat trituration, which is kita akan proses lah all the crude form tu untuk menjadikan dilution dan letakkan daripada yang globules kecil-kecil tu. Dilution tu letak kat globules, then that is considered as homeopathy. Kalau macam herbal tu mungkin dia petik pokok dan dia rendam. Selalunya lah kalau yang saya faham herbal tu macam dia petik pokok ke petik daun dia rendam dan minum. Dan saya rasa herbal dengan homeopati tu tak sama lah. Okay. Terima kasih Homeopath Hasha. Okay, kita move on to the next mythos, next myth, which is homeopathy is slow to act. Homeopathy ni lambat untuk bertindak. Okay. Ini saya selalu dengar sebab kadang-kadang patient datang ke saya. Patut ke saya makan ubat homeopati untuk demam? Tapi lambat kan action dia, nanti kadang jadi lagi teruk pula fever saya. Betul ke statement macam tu? Okay, kita serahkan kepada Homeopath Homeopath Hazimuddin. Okay, terima kasih Cik Homeopath Mariam. Okay, so memang kita selalu dengar homeopath is a slow acting medicine. Ni orang kata lah. Nama pun mitos kan. So kat sini pun kita nak terangkan lah sebenarnya. Okay, so sebenarnya homeopathy is not a slow acting. So kita sebenarnya bila buat consultation dengan patient, kita akan consider dulu dia punya time, which is bila dia dapat disease tu ataupun severity of the disease tu itself. So bila kita berdasarkan daripada situ kita boleh tahu benda tu boleh kita sembuhkan awal ataupun lambat. So biasanya patient datang kepada homeopati ni after dia dah cuba macam-macam cara. Dah pergi sana, dah pergi sini, and then dia jumpa cara homeopati pula. And then dia cakap boleh ke nak sembuh sekejap ni doktor? Dia panggil, biasa kita akan panggil doktor lah walaupun kita tak boleh nak guna kataan doktor tu kan. So dia cakap so sebenarnya pil yang macam tu, pil ajaib macam tu untuk menyembuhkan terus tu adalah tidak wujud lah. So kalau nak datang homeopati, the earlier is the better. So macam demam tu terus datang homeopati, insyaAllah kita cuba rawat dengan homeopati dan insyaAllah dalam 2-3 hari, mungkin dalam 15 minit boleh terus sembuh. So that's why is the earlier the better. Okay. So nak cakap slow acting tu tak lah.
Nak tambah sedikit boleh? Boleh? Okay. Tambah. Usually kebanyakan pesakit lah, patient dia datang dekat homeopati sebagai dia punya last resort lah. Macam dia dah cuba macam-macam treatment, dah cuba hospital tak okey, dah cuba anything lah, any other treatment, but then tak okey, dia pergi homeopati. Lepas tu dia cakap homeopati pula lambat, which is actually not fair for us lah. Sebab contoh kadang-kadang ada yang dah sampai sakit dia stage 5, dia datang kat kita cakap dia boleh tak curekan dia. Sebab macam ni kita nak curekan kan kalau dah end stage kan, macam tu lah. Sebab tu macam sometimes orang kita nak orang datang earlier as possible if nak treat any disease lah. Okay. Terima kasih Homeopath Hasha. Saya nak bagi tambahan sikit. Kadang-kadang patient yang datang kat kita last stage ni ataupun dah ambil macam-macam treatment sebelum ni. Sebenarnya kadang-kadang most of the time bila diorang datang kat kami tu, simptom yang mereka tunjukkan tu bukan simptom penyakit tu sendiri. Dia sebenarnya simptom side effect daripada banyak ubat yang mereka dah makan tu. Itu side effect sebenarnya kadang-kadang. Most of the time memang itu side effect sahaja. Jadi that's why dia dah tercampur dengan disease, penyakit tu sendiri punya simptom dah bercampur aduk. Jadi sebab itu kadang-kadang memang orang selalu kata homeopati ni lambat untuk bertindak. Sebab ada banyak obstacle untuk ubat tu sendiri nak bagi action tu. Jadi banyak obstacle, jadi lagi lambatlah sikit macam tu. Okay, kita ada soalan daripada Ainur Munira. Daripada Brian Ruizi. Okay, homeopati ni ada side effects ke? Okay, kita serahkan kepada homeopath Nick untuk menjawab soalan ini. Okay, baik. So untuk menjawab homeopati ni ada side effect ke tak? Okay, basically kalau tanya mana-mana homeopath, dia akan cakap homeopati ni tidak ada side effect. Okay, firstly kena faham kenapa homeopati ni tidak ada side effect. Sebab kita tahu origin homeopati sendiri, which is pembuatan ubat tu. Yang mana dia proses pembuatan ubat dan juga sumber ubat tu, dia macam tadi kita beritahu bahan sumber jadi ubat homeopati tu daripada tumbuh-tumbuhan, daripada binatang, daripada bahan galian dan lain-lain tu, dia bukannya bahan-bahan tu raw tau. Dia bukan yang betul-betul mentah pokok ni ke ataupun akar ini ke, bukan. Dia ada prosesnya. Tetapi kalau benda tu kalau asal rawnya memang akan ada side effect tertentu lah, bergantung kepada pesakit tu dan juga bergantung kepada bahan itu sendiri. Tetapi dalam homeopati, bila proses yang dibuat ni, which is that kita panggil sebagai proses trituration dan juga proses potentization. Jadi proses ni proses dia macam ni, kita punya raw tu tak nampak dah. That's why kita tak nampak dari segi side effect tu. Yang dimaksudkan side effect, which is that selalunya kita makan ubat hospital yang sekiranya macam kita makan sonok-sonok, okey apa akan jadi? Dia akan jadi side effect macam yang akan keluarkan, contoh pening kepala ke ataupun darah tinggi ke. Itu yang kalau itu yang dimaksudkan side effect macam ubat hospital, tak. Dalam homeopati tidak ada side effect macam tu. Jadi saya harap itu dah menjawab lah. Okey, terima kasih Homeopath Nick Fahmi kerana menjawab soalan tersebut. Okey, kita teruskan kepada the next myth, the next mitos. Iaitu homeopathic medicines contain steroid. Kenapa dia sebut steroid ni? Kita tahu steroid dia cepat bertindak. Okey, so kenapa dia kata homeopati ni contain steroid? Okey, ni mungkin dia dah bercanggah dengan tadilah. Tadi tu slow to act, lambat bertindak. Yang ni dia kata homeopati ni cepat pula bertindak. Bila dah cepat bertindak, dia kata kita ada steroid. Jadi betul ke tidak statement itu? Kita serahkan kepada homeopath ni. Okey, ubat homeopati ni ada steroid ke tidak? Wow, to be honest ni first time jugalah saya dengar istilah ni, ada steroid ke tidak ni. Sebab first kali kita kena faham dulu sumber ubat homeopati sendiri. Macam mana saya beritahu pada awal dan juga yang tadi sebelum tadi tu. Ubat homeopati sumbernya daripada natural resource, which is that kalau kita faham steroid which is chemical ataupun function steroid ialah dia act as a hormone ataupun dia juga berfunction as to reduce inflammation. Itu function steroid lah. Tetapi dalam ubat homeopati dia tidak ada sumber itu, which is sumber daripada chemical.
dia tidak ada itu sebab ubat homeopati semuanya berasal daripada natural resource dan juga proses yang saya beritahu tadi, trituration dan juga potentization itulah yang membezakan homeopati dengan ubat-ubat yang lain. Dan juga nak cakap yang steroid ni saya tak boleh cakap lebih sangat sebab yang pasti apa yang saya boleh cakap dia tak ada steroid sebab kita kena faham satu dia punya sumber dia, yang kedua dia punya proses dia, yang ketiga dia punya dynamization dia dan juga partikel homeopati itu sendiri. Sebelum ni saya beritahu yang dalam proses homeopati itu which is potentization dan trituration, which is that the root raw material from the source itself are vanish, tak nampak dah because of the process tu. Tetapi dia ada curative properties yang kita nak from that source tu. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan dalam apa yang nak menjawab soalan ni lah, which is that homeopati ni ada steroid ke tidak. Jadi itulah jawapan saya ialah tidak dan juga sebab-sebab tadi itulah. Jadi harapnya menjawab soalan lah. Baik. Okey, terima kasih Homeopath Nick. Okey, setahu saya juga ubat steroid ni dia pahit. Tapi ubat homeopati ni tak dia tak pahit, dia manis. Kalau orang yang tak pernah makan, dia dah tahulah memang manis. Sebab tu budak-budak pun suka makan. Senang nak bagi makan. Tapi kalau orang yang tak tahu, sebenarnya dia memang manis lah, dia manis. Okey. So yang seterusnya, kita ada myth yang seterusnya ialah kenapa pembuat homeopati tak boleh pegang dengan tangan. Okey, soalan ni memang selalu saya dengar sebab bila saya prescribekan ubat dekat patient, saya akan cakap dekat mereka, jangan pegang dengan tangan, buka botol tu, letak ubat tu dekat atas cap botol dan terus masuk dalam mulut. Okey, so kenapa kita kena buat benda-benda ni? Kita serahkan kepada Homeopath Hasha untuk memberikan sedikit penerangan. Okey, kenapa tak boleh pegang dengan tangan? Kita berbalik kepada hygiene lah. Macam kalau kita, sebab tangan kan kita pegang semua benda kan. So macam kalau kita pegang phone, kita pegang meja, pegang kerusi, semua tu ada bakteria. And then bila kita pegang phone, kita pun tak tahu berapa banyak bakteria dekat phone kita kan. And then bila kita pegang tiba-tiba macam nak kena makan ubat. Lepas tu pegang pula ubat homeopati tu dengan tangan, ambil pil tu dengan tangan macam tu. And then dia punya macam kata dia punya active medicine dalam tu dah berkurangan daripada 100% jadi mana tahu jadi 60% ke jadi 50% ke, sebab tu kita tak digalakkan pegang dengan tangan disebabkan kebersihan juga salah satunya. Dan lagi satu sebab adalah sebab ubat homeopati tu is very small and it's very dynamic. Macam tadi Nick cakap dia melalui all the processes kan. And then bila dah lalu proses tu, dia punya ubat tu jadi very small, which is we call nanoparticle. And nanoparticle ni is very tiny. And then kalau ubat tu dah aktif and kita pegang juga, so dia punya kira dia macam penyembuhan dekat patient tu is kurang lah. Sebab tu kita galakkan macam cap ubat tu kita tuang dekat cap and then kita makan. Macam tu lah. Okey. Terima kasih Homeopath Hasha atas penerangannya tadi. Okey, saya nak bagi penambahan sikit. Ubat homeopati ni kita bukan telan tau. Kita kena hisap bawah lidah. So kenapa kita hisap bawah lidah is because bawah lidah kita ni ada banyak nerve endings. So nerve endings tu akan send message tu lah pergi kat brain and then di situlah mulanya detik action homeopati ni ubat. So kalau kita dah pegang macam-macam dan kita nak hisap lagi, betul tak? So action tu mungkin akan mengurangkan lagi keberkesanan ubat tu sendiri. So daripada kita dah bagi 100% ubat tu dekat pesakit tu, kalau pesakit tu makan cara yang salah, nanti mungkin dia akan dapat maybe 70% ke daripada action ubat tu, ataupun 20% ke 50% ke, mengikut bakteria yang ada di tangan dia lah, begitu. Jadi sepatutnya lebih afdal kita letak dekat cap botol dan kita masukkan terus dalam mulut kita tak perlu pegang. Okay, so kita boleh menjawab soalan yang ada dekat komen ini. Kalau dalam rawatan terapi, boleh ke ambil ubat homeopati? Soalan daripada Ainur Munira. Kita serahkan kepada Homeopath Hazim untuk menjawab soalan ini.
Okey, so soalannya adalah kalau dalam rawatan terapi boleh ke ambil ubat homeopati? Okey, so sebelum tu actually terapi ni besar. So kita kena tahu dululah terapi apa. Sama ada psikoterapi, fisioterapi ataupun kemoterapi. So boleh ke nak ambil ubat homeopati? Boleh. Tapi kita kena tahu dululah disease apa, penyakit apa ataupun apa yang sedang dihadapi, apa masalah kesihatan yang dihadapi oleh Puan Ainul Munirah ni lah. So kalau nak buat nak dapatkan rawatan ataupun nak tanya lebih lanjut, bolehlah hubungi mana-mana yang berdekatan lah dengan Puan Ainul Munirah. So kita boleh buat consultation lebih dekat dan juga kita boleh tanya lebih lanjut. Sebab rawatan terapi ni agak besar. So kita nak tahu jugalah terapi apa. Okey, insyaAllah kita harapnya menjawab lah, dan saya rasa saya dah terima pertanyaan tu. So nanti saya akan jawab dekat WhatsApp. Okey. Ada soalan lagi ke daripada sini? Rasanya dah tak ada. Okey, masa pun telah berlalu dengan cepat. Kita dah jawab banyak juga soalan dan kita telah cover banyak juga mitos dan fakta tentang homeopati. So kami ingin menamatkan perbincangan kita pada hari ini, dan sebelum kami menamatkan perbincangan kita pada hari ini, kita nak minta Homeopath Nick untuk memberikan conclusion of our discussion on today on facts versus myth ni. Kita nak minta Homeopath Nick untuk memberikan conclusion. Dipersilakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Homeopath Mariam. Jadi konklusi yang saya boleh buatkan pada hari ini, which is that kita dengar pelbagai mitos dan juga penceritaan daripada semua orang mengenai homeopati. Yang basically apa yang tadi soalan yang kita keluarkan dan juga persoalan yang disangkal itu ialah yang commonly keluar. Yang pertama, adakah homeopati ni placebo? Yang kedua, adakah homeopati ni pseudoscience? Pseudoscience ni makna kata, kalau mungkin anda boleh Google sendiri, contoh dia tulis homeopati dekat Google, okey, sekejap lagi keluar dekat Wikipedia, pseudoscientific medicine. Kenapa tu? Itu pun memang boleh katakan dah lama dah benda ni berlaku. Jadi tak siapa lagi yang macam menyangkalkan ataupun menjawab balik benda tu. Jadi apa tujuan kami pada hari ini adalah untuk menjawab persoalan yang mana menjadi macam homeopati ni bunyi macam kampung pun ada ataupun bunyi macam ubat herba pun ada. Jadi itulah tujuan pada hari ini, ingin kami memperkenalkan kepada anda homeopati ni adalah salah satu perubatan alternatif. Ianya juga ialah sains dan juga seni. Sains dan juga seni, which is that sains yang mana kami juga bergantung kepada knowledge of medicine. Seperti mana Homeopath Hazim telah beritahu apa yang kami sudah belajar, graduan UOC sudah belajar, apa yang kami sudah alami, apa yang kami sudah praktiskan. Which is that knowledge of medicine, anatomi semua tu memang wajib kita kena tahu. Sebab apa? Patient datang kita dengan keadaan macam ni, of course we must have that knowledge to approach that. We must have that knowledge to treat that person. Itu dalam homeopati. Dan juga homeopati pun ada knowledge dia sendiri. Macam mana yang Homeopath Maria beritahu tadi, kita dalam homeopati kita ada Materia Medica. Apa tu Materia Medica? Materia Medica tu ialah ubat-ubat homeopati. Dan juga kita ada repertory, kita ada organon of medicine. Makna kata dalam homeopati pun ada dia punya knowledge dia sendiri. Dan juga dalam yang paling penting sekali, ni saya nak habis dah. Yang paling penting sekali, homeopati kita ada scope dan limitationnya. Scope dan penting untuk semua homeopati, dan saya juga nak sarankan kepada kawan-kawan saya yang panel dan juga moderator, kita kena tahu dan yakin apa kita punya scope, apa kita punya kelebihan dan juga apa kita punya limitation, kekurangan kita. Which is yang paling utama ni, kekurangan kita tak boleh buat surgery. Contoh, kita tak boleh menghadapi kes-kes emergency yang mana melibatkan mechanical intervention. Contohnya darah, blood loss. So dia perlukan alat, which is that dia ada kena buat gauze, kena ikat dulu semua. So mana kita pakai ubat homeopati masa tu, memang kita kena ada dia punya alat-alat sendiri. Dan juga contoh orang tu dia ada dalam keadaan defibrillation. So kita buat apa? Kita kena pakai yang tu. Defibrillator. Defibrillator kita nak bagi faham itu. That's the point, which is that you must understand
the scope and limitation of homeopathy itself. Jadi itulah yang, tapi tujuan utama homeopathy yang saya nak sampaikan kepada anda semua, which is penonton pada hari ini, tujuan kami tidak lain, tidak bukan sama sahaja dengan bidang perubatan yang lain, which is untuk improve your quality of life. Ya, jadi itu sahaja yang saya dapat konklusikan pada series pada malam ini. Jadi saya serahkan semula kepada Homeopath Mariam, Cik Moderator kita. Okey, terima kasih Homeopath Nik Fahmi atas penjelasan yang sangat kondensif. Okey. Okey, sekarang ni kita ingin akhirkan dengan last kita pengenalan lah tentang klinik kami. So kita mulakan dulu dengan Future Integrative Homeopathy Center. Okey, saya Hazim dan juga adalah homeopath di Future Integrative Homeopathy Center yang terletak di kampus Udang Pahang. So, perkara kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda ada dari golongan bayi, kanak-kanak, orang muda, orang tua ataupun mereka-mereka yang mempunyai masalah, sebarang masalah kesihatan dengan kepada kami adalah merawat mereka menggunakan ubatan secara alami dan juga semula jadi menggunakan perubatan homeopati. So sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kesihatan dan rasa macam nak tahu apa itu homeopati lagi, macam baru masuk sekarang kan, macam baru masuk dah habis so nak tahu juga, boleh follow kami di Future Integrative Homeopathy Center dan boleh juga like di Facebook dan juga Instagram kami. Dan sekiranya mereka mempunyai sebarang masalah, boleh je tanya di mana-mana social media kami ataupun call nombor 014-261-9264. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kerana mendengar pada malam ini pada penonton-penonton semua. Okey. Terima kasih Homeopath Hazim. Kita teruskan dengan Homeopath Hasha Fazana untuk memberi pengenalan tentang Solace Homeopathic Wellness Center. Okey, saya Hasha Fazana dan juga Siti Maria merupakan homeopath di Solace Homeopathic Wellness Center yang terletak di Seksyen 13 Shah Alam. Kami juga merawat penyakit yang terdiri daripada acute diseases, chronic diseases, skin condition and learning behaviour. We treat most kind of diseases, but macam kalau nak cakap banyak sangat lah kan. So kalau boleh disimpulkan, kita treat macam acute, chronic and mostly memang patient datang untuk skin diseases. And kalau nak contact kita orang, you can DM kat Facebook or Instagram and you can also call our center number. Ada dekat Facebook dan juga Instagram. Instagram and Facebook at Solace Homeopathy. Okay, like our page. Okey, terima kasih Homeopath Hasha. Okey, memandangkan kita ada sedikit masa lagi, kita boleh menjawab soalan daripada Chris Jijin. I want to ask a question which is how to know if the homeopath is inappropriate. Okey, kita serahkan kepada siapa nak jawab. Siapa nak jawab? Apa? Okey. Okey, I want nak tahu macam how to know if the homeopath is inappropriate. Yeah. Okey. Apa yang dimaksudkan inappropriate tu mungkin yang dimaksud mungkinlah okey. Sebelum tu nak cakap lah sebab kita dalam homeopati di Malaysia especially, kita boleh nampak dari segi pengamalan dan juga cara diorang praktis memang ada yang lain-lain. Ada yang sampai ke tahap memang menampakkan apa yang kami bicara tadi yang daripada awal sampai habis tadi yang kami 4 orang berbicara memang macam kata macam ni kenapa tak macam ni pun. Dia sebab itu diorang punya cara lain, which is that diorang punya pembelajaran dan juga cara diorang itu pun lain. That's why dia punya mungkin pada mata masyarakat dia nampak inappropriate ataupun macam tak proper ataupun unprofessional. So how do you want to know if that homeopath is appropriate or professional? First, you have the right to ask that homeopath, do you have the certificate? Itu hak anda. You have that right. You as a patient, as a citizen,
have the right to ask that physician itself, do you have a certificate, do you have even a qualification to treat me? Boleh, anda boleh tanya macam tu. Andai kata macam anda datang ke Future Integrative Homeopathy Center, anda nak tanya, okay, saya ni ada qualification tidak, Homeopath Hazim ada qualification ke tidak? Yes, kami dengan berani menjawab, yes, kami ada qualification yang mana homeopati sendiri diluluskan oleh KKM. Jadi nak tahu benda tu, anda tanya, yang tu first, tanya dulu dia ada qualification ke tidak. Yang kedua, dari segi pengamatan dia, dari segi dia punya professionalism dia pun anda boleh tahu dari segi penanyaan dia, dari segi dia punya knowledge dia, kita boleh tahu sendiri. Tapi yang first thing first, you tanya dulu lah. Ataupun kalau tak berani lah, macam kita nak jaga hati orang semua tu kan, you boleh tanya, you boleh macam you ambil treatment tu dulu, you tengok macam mana dia buat, and then kalau macam lain apa yang kami cakap ni dan juga macam apa yang kami sampaikan daripada awal sampai habis ni, itu tak ada masalah. Jadi anda boleh sama, itu keputusan untuk meninggalkan ataupun nak bersama dengan orang itu terserah kepada anda lah. Nah, jadi apa yang saya nak tekankan dari sini, apa yang kami belajar, which is graduan UOC belajar homeopati, which is kami daripada belajar juga basic medical knowledge and everything, dan juga apa yang kami belajar, kami dipanggil sebagai classical homeopathy. Jadi macam saya, macam Homeopath Hazim, Homeopath Hasha dan juga Homeopath Mariam, kami semua dan juga kawan-kawan kami dan alumni kami ni semua belajar classical homeopathy, which is that itulah yang basic sekali. Jadi saya harap apa yang saya jawab tadi menjawablah soalan Cik Chris Gigi ni. Okay, I want to add on. Actually bila you masuk klinik tu sendiri, selalunya memang kena pamerkan sijil-sijil kita, qualification kita. So from you masuk tu sendiri, you tengoklah in that clinic itself, do they show their certificates or not. Okay, kalau diorang tak tunjuk, you dah boleh tanya terus, do you have the qualification? Kalau you nak sopan kan, tak nak terus tanya direct kan, you tengok sertifikat yang dia pamerkan dekat dalam klinik dia. Kalau dia ada, maksudnya memang dia qualified lah. And then kalau sertifikat tu memang daripada University of Cyberjaya, memang layak lah. Sebab kami dah pergi training di India dan kami telah go through the 4 years course. Okay. Terima kasih. We are also approved by MQA, University of Cyberjaya. So yeah. Okay. Thank you all for joining us tonight. Terima kasih kepada semua yang hadir menonton live pertama kami pada hari ini. Okay, kami juga akan membuat live setiap hari Rabu untuk bulan Oktober ini. Jadi anda boleh nantikan our next series, our next episode next week at the same time, at the same place, at the same platform, Facebook ataupun Instagram at 8:30 PM. So kita berjumpa lagi. We'll see you soon insyaAllah next week. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night's sleep. Have a good night rest everyone. Thank you. Take care. Thank you. Jaga SOP. Bye everyone. Bye. Bye. Jaga SOP ya.